minta Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan apakah jaminan kerajaan tidak menyalahgunakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam menyekat kebebasan media dan kebebasan bersuara, khususnya kandungan media sosial yang menegur kerajaan kerana ianya nyata bercanggah dengan prinsip demokrasi dan janji manifesto Pakatan Harapan pada PRU 15. Terima kasih, Menteri. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terima kasih, Yang Berhormat. Kerajaan sentiasa menyokong prinsip kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara rakyat menurut Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu, kebebasan bersuara tidak membawa maksud seseorang individu boleh membuat tomahan, fitnah, mengeluarkan kata-kata kesat atau kebencian terhadap institusi raja mahupun memperlekeh agama atau yang berbau perkauman. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau MCMC menjalankan tanggungjawab dan fungsi-fungsinya berdasarkan peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588. Salah satu tanggungjawab perundangan utama MCMC adalah memastikan platform dalam talian tidak diguna pakai untuk sebarang pelakuan atau percubaan melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Bertulis Malaysia. MCMC mempunyai otoriti, wewenang dan kewajipan untuk mengambil tindakan kawal selia terhadap penyebaran maklumat palsu, kandungan jelek, mengancam dan berunsur fitnah. Tindakan yang diambil oleh MCMC selaras dengan tanggungjawab di bawah Akta 588 dan bukanlah untuk menyekat kebebasan media, tetapi bagi memastikan penyebaran maklumat dilakukan secara bertanggungjawab dan tanpa menyebarkan fitnah atau maklumat yang kurang tepat, ucapan berbau kebencian serta melindungi integriti raja perperlembagaan dan institusi demokrasi dengan penghormatan dari sebarang percubaan untuk mencetuskan kebencian atau penghinaan. Pengamal media serta saluran berita dinasihatkan untuk merujuk kepada kod kandungan yang memberi panduan jelas berhubung standard kandungan yang selaras dengan Akta 588. Dengan mematuhi kod kandungan ini, pengamal media dapat memastikan pelaporan yang bertanggungjawab selain mengelakkan daripada melangkaui batas kebebasan bersuara. Kod kandungan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris boleh dimuat turun dari laman web contentforum.my atau mcmc.gov.my. Garis panduan yang dinyatakan dalam kod kandungan menggalakkan pendekatan bertanggungjawab dalam peruntukan kandungan dan prosedur kawalan kendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk memupuk kreativiti, inovasi dan pertumbuhan sihat dalam industri. Dengan mengikuti garis panduan tersebut, saluran-saluran berita boleh menyumbang kepada suatu wacana yang lebih seimbang dan termaklum, bebas daripada sebarang manipulasi dan maklumat yang kurang tepat. MCMC turut mengambil inisiatif untuk mengadakan beberapa sesi dialog dan libat urus bersama organisasi media bagi membincangkan isu-isu yang berbangkit. Inisiatif-inisiatif ini dilaksana secara berterusan sebagai satu langkah inklusif agar secara bersama dapat diwujudkan persekitaran digital yang lebih positif, harmoni dan kondusif untuk semua. Kerajaan memberi jaminan bahawa kebebasan media akan terus dipertahan dan pendirian itu kekal seperti mana yang dilaungkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain itu, sepanjang tempoh pemerintahan kerajaan perpaduan, tiada seorang pun wartawan atau pihak media yang telah ditahan atau ditangkap oleh pihak polis dan tidak ada satu akhbar atau satu syarikat media pun yang dipaksa tutup oleh pihak berkuasa. Sebagai komitmen dan sokongan kerajaan untuk terus meningkatkan kebebasan media di negara ini serta membantu pengamal media menangani cabaran yang dihadapi, kerajaan secara dasarnya telah bersetuju dengan cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia sebagai sebuah badan kawal selia kendiri melalui akta yang berkaitan. Cadangan penubuhan majlis ini mengambil kira peranan majlis tersebut untuk mempertahankan kebebasan media di negara ini dalam menyampaikan maklumat. Sehingga kini sebanyak 8 mesyuarat telah diadakan bersama Jawatan Kuasa Pro Tem sejak Januari 2020. Sekian. Terima kasih. Yang Berhormat Absi Mas, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Bertuan, terima kasih Menteri. Sebelum itu saya nak ucap terima kasih pada Menteri di atas usaha membuka kaunter aduan talian telekomunikasi di luar dan saya harap usaha ini dapat dicontohi oleh kementerian-kementerian lain kerana ia banyak membantu kami ahli-ahli parlimen. Menteri, saya mendengar dengan teliti jawapan daripada Menteri, ia begitu cantik di atas kertas dan juga polisinya, tetapi apabila tiba kepada pelaksanaan
ternyata ia tidak begitu, Menteri. Apabila kita melihat bahawa terdapat gangguan khususnya daripada MC-MC terhadap kandungan-kandungan yang tidaklah dilihat menyentuh 3R. Contohnya saya boleh sebutkan beberapa posting saya boleh beri secara bertulis kepada Menteri bagaimana beberapa posting, contohnya apabila mengaitkan PKR dengan Liberal International, posting itu disekat dan penggunanya mendapati ia merupakan legal request from MC-MC. Itu merupakan satu bukti bahawa MC-MC telah digunakan untuk kepentingan parti-parti yang ada di dalam kerajaan. Sepatutnya hujah ini perlu dilawan dengan hujah, bukan dengan menutup posting-posting seperti itu. Jadi ini persoalan yang dibangkitkan dan ia bukan dibangkitkan oleh kami ahli-ahli politik semata-mata. Saya sebut contoh pada bulan Ogos yang lepas, 8 wartawan veteran menegur SKMM jangan berlagak macam abang besar. Begitu juga pada 9 Oktober yang lepas, bekas pengarang kanan Akhbar Utusan Malaysia Datuk Zaini Hassan menyatakan sekarang merupakan zaman gelap media. Jadi saya faham hasrat Menteri bagus, tetapi penyampaian kepada SKMM dan juga ke bawah itu saya bimbang tidak sampai hasrat murni tersebut. Dan satu lagi Menteri, Harakah telah pun menyampaikan surat rayuan terhadap tindakan 2 hari lepas. Saya fikir kalau Menteri boleh isytihar dalam Dewan ini satu tindakan yang bagus. Terima kasih Menteri. Yang berhormat Menteri, jawab. Terima kasih sahabat saya Pak Simas. Memang kalau kita lihat sebenarnya MC-MC menerima aduan daripada pelbagai pihak tentang sebarang perkara dalam media sosial. Dia tidak hanya seperti jawapan saya tadi menyentuh tentang perkara 3R, tetapi sembarang konten yang boleh dianggap ditafsirkan sebagai jelek dan berpandukan kepada Akta 588 Seksyen 233 sebagai contoh. Jadi dia bukan hanya merujuk kepada 3R. 3R itu lebih kepada isu yang dibangkitkan, contoh melibatkan institusi raja, agama dan perkauman. Tapi tambahan kepada itu ada juga kandungan yang boleh diambil tindakan berlandaskan Seksyen 233 Akta 588. Jadi mungkin yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat itu mungkin pihak MC-MC ada menerima aduan daripada orang awam tentang apa-apa perkara, dan suka saya maklumkan sebenarnya sesiapa yang ada menerima kandungannya terkesan dengan cara ini boleh memohon dengan pihak MC-MC dan juga dengan platform media tersebut. Ya, sekiranya platform media dan pihak MC-MC meneliti semula dan selepas itu diputuskan dikembalikan, maka dikembalikan, tidak menjadi masalah, ya, boleh dibuat rayuan. Tapi saya juga ingin ambil kesempatan Datuk Yang Tua untuk mengingatkan bahawa kadang-kala bila kita lihat media sosial juga, platform-platform ini juga mempunyai garis panduan ataupun piawaian kawal selia mereka sendiri. Dan kadang-kala konten-konten yang kita tak sangka diturunkan. Saya bagi contoh, sewaktu himpunan, selepas himpunan di Axiata, Malaysia bersama Palestin, satu kandungan daripada yang mengandungi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah diturunkan. Dan bila kita tanya dengan pihak TikTok, kenapa? Katanya ada grafik-grafik yang terlalu macam berdarah dan sebagainya. Bila pihak MC-MC dan saya sendiri meneliti video tersebut, dia tidak ada langsung image yang grafik, yang keterlaluan. Jadi bila kita rujuk balik dengan pihak TikTok, akhirnya mereka putuskan boleh dinaikkan semula. Cuma saya nak maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini berkait apa yang Mohd Pak Simas sebutkan tadi. Saya difahamkan pihak Harakah akan menghantar surat rayuan dan kita alu-alukan, dan saya akan bincang dengan pihak Jabatan Penerangan kerana yang ingin saya tegaskan di sini ialah etika kewartawanan. Ya, kita sedia, seperti Perdana Menteri sebutkan hari itu, dia sedia untuk memaafkan, ya, dan tidak menjadi masalah. Isunya ialah dan ini tidak terpakai hanya kepada Harakah tapi kepada semua. Tadi saya sebut tentang kod kandungan yang boleh kita muat turun, tapi selain dari itu etika kewartawanan ini yang ingin kita tegaskan kerjasama dengan semua rakan-rakan media, termasuklah para veteran yang disebutkan tadi. Cuma saya berpandangan berbezalah. Seperti yang saya sebut, kalau mungkin di zaman-zaman sebelum ini 8 orang veteran ni kalau mereka berkhidmat, kalau zaman-zaman sebelum ni mungkin selepas mereka mengeluarkan kenyataan itu pelbagai tindakan diambil.
Tapi hingga ke hari ini mereka bebas dan terus boleh bersuara dan kita terima pandangan dan kritikan mereka. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat tekan. Tekan. Baik besar. Yang Berhormat Shalab. Sila. Baik besar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya lihat tadi apabila disebutkan tentang harakah oleh Yang Berhormat Pasir Mas itu, saya kira kalau hantaran-hantaran seperti itu yang muat naik di atas talian ataupun mana-mana portal, dia akan tersebar sangat cepat. By the time Suruhanjaya Komunikasi bertindak, perkara ini sudah dianggap sebagai satu propaganda dan naratif yang boleh memesongkan fahaman rakyat. Jadi persoalan saya ialah setakat manakah kerajaan bersedia untuk meminda Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, Seksyen itu, untuk memastikan bahawa ada undang-undang yang tuntas yang boleh mencegah hantaran-hantaran talian yang lucah, sumbang, palsu, yang mengancam keselamatan, jelik, yang disalahgunakan untuk tujuan politik. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri jawab. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Tentang perkara ini memang pihak MCMC sedang dalam proses untuk mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak. Kita bukan hanya melihat kepada Seksyen 233 tapi sebenarnya keseluruhan akta itu. Penting saya nyatakan Akta 588, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 digubal pada tahun 1998. Waktu reformasi mula sebagai contoh sudah banyak yang telah berlaku peredaran zaman, terutama dari segi aspek kawal selia terhadap syarikat-syarikat telekomunikasi sebagai contoh. Jadi sebarang pindaan yang ingin kita lakukan kepada akta tersebut bukan hanya kepada Seksyen 233 ini. Kalau kita lihat terdapat banyak perkara lain yang sebenarnya bagi saya dan berdasarkan maklum balas daripada rakan-rakan ahli-ahli parlimen dalam sama ada bulan 3 ataupun bulan 10 baru-baru ini, aduan-aduan yang kita terima, bagi saya salah satu daripada keutamaan untuk buat pindaan kepada Akta 588 ialah untuk pastikan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dengan lebih pantas, dengan lebih serius menangani masalah internet yang dihadapi oleh rakyat. Tapi tidak boleh dinafikan, bila kita teliti, kita akan teliti semua seksyen. Jadi Seksyen 233 ini juga akan diteliti. Cuma belum kita putuskan apa yang ingin dilakukan, sama ada untuk kembangkan ataupun kurangkan ataupun hadkan. Jadi pelbagai pandangan ini kita akan terima sebelum kita teruskan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Boleh. Berikutnya Betul. dipersilakan. Tambah satu lagi yang betul. Soalan Sudah. sedikit saja. Boleh. Short Yang one. Berhormat, saya hadkan 2 soalan saja. Bolehlah 3. Saya persilakan